Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Ambo Jamin Hassan, YouTuber rakyat. Jadi pada hari ini Ambo nak bercakap tentang 100 benda yang tak berubah di Kelantan. 100 perkara yang tak berubah walaupun PAS telah pun menjadi kerajaan hampir lebih 32 tahun. 3 hari lepas Esko Penerangan, Esko Agama Datuk Pendekar Nasruddin Daud yang dulu terkenal dengan Pengak Tahik dan juga Pengak Pisang mengatakan bahawa ada 100 perubahan yang telah dibawa oleh PAS. Jadi hari ini Ambo nak bawa 100 perkara yang tak berubah pun walau PAS jadi kerajaan hampir lebih 32 tahun. Sebelum Ambo meneruskan 100 perkara tersebut, yang belum subscribe, tekan butang subscribe. Lepas tengok, pakat share dah kan insyaAllah. Mungkin Ambo membacanya dengan cepat kerana ada 100. Tak tahulah berapa lama. Tapi Ambo akan baca secepat yang mungkin 100 perkara yang tidak berubah walaupun PAS telah pun menjadi kerajaan hampir 32 tahun. 100 perkara yang tak berubah walaupun PAS jadi kerajaan di Kelantan. Yang pertama, air masih keruh kepada rakyat Kelantan. Yang kedua, masih banyak kawasan yang tiada air. Yang ketiga, masih banyak kawasan yang sentiasa ada masalah air. Yang keempat, air Sungai Kelantan masih keruh macam tebing. Yang kelima, bukit terus botok. Yang keenam, orang asli dianak tirikan. Yang ketujuh, balak dan pelombongan terus dijadikan sumber ekonomi Kelantan. Yang ke-8, cukai pintu sentiasa naik. Yang ke-9, cukai tanah terus naik. Yang ke-10, urusan pecah lok tanah sangat rumit. Yang ke-11, sampah masih banyak. 12, pantai tidak bersih. Yang ke-13, yang sangat ketara, hudud masih tidak dilaksanakan. Yang ke-14 sama juga, RUU 355 tidak dilaksanakan. 15, charge parking semakin mahal. 16, nasib penarik beca masih tidak dibela. 17, nasib pemandu kereta sewa tidak dibela. Yang ke-18, masih ramai rakyat Kelantan yang miskin. Yang ke-19, masih ramai rakyat Kelantan yang kelaparan. Yang ke-20, masih ramai rakyat Kelantan terpaksa berhijrah keluar untuk mencari kerja. Yang ke-21, masih ramai rakyat Kelantan terpaksa buka kedai makan di luar Kelantan. Yang ke-22, masih ramai perantau yang balik ke negeri Kelantan tapi sehingga ke hari ini tidak mempunyai kerja. 23, masih ramai penganggur tidak dapat kerja. Yang ke-24, masih banyak sekolah agama yang daif. 25, masih ramai cikgu yang tak dapat kerja tetap. 26, masih ramai rakyat Kelantan yang gajinya bawah 1,000 riyal. Yang ke-27, masih ramai rakyat Kelantan yang miskin tidak disantuni. 28, masih ramai rakyat Kelantan miskin tidak dapat bantuan. 29, masih ramai rakyat Kelantan yang tak dapat capaian internet. 30, masih ramai rakyat Kelantan yang menggunakan internet dengan kelajuan yang sangat perlahan. 31, masih banyak kampung yang tidak ada taman rekreasi. 32, masih banyak taman rekreasi yang kotor. 33, masih banyak taman rekreasi yang tidak diselenggara. 34, masih ramai OKU di Kelantan yang tidak dibela. 35, masih banyak longkang di Kelantan tersumbat. 36, masih banyak kawasan atau bandar yang tidak ada longkang. 37, polis sejahtera bawah BBT masih tidak diwujudkan. 38, bengkel orang cacat secara terbuka masih tidak diwujudkan. 39, masih ramai pesara polis tidak ada rumah. 40, masih ramai pesara tentera tidak ada rumah. 41, pusat kaligrafi Kelantan masih belum diperkasakan. 42, tabung Serambi Mekah masih belum diperkasakan. 43, muzium pertanian masih belum diwujudkan. 44,
khidmat pondok warga emas masih belum diwujudkan. 45, masih banyak cikgu yang tidak dinaik tarafkan grade gajinya. 46, masih banyak sekolah yang masih daif. 47, pertanian Kelantan masih tidak diperkasakan. 48, masalah tanah padi masih tidak diselesaikan. 49, Kelantan masih gagal dinobatkan negeri jelapan makanan. 50, pondok wanita moden masih belum ditubuhkan. 51, dasar kanak-kanak fitrah masih belum digubal. 52, cuti bersalin tanpa had kepada wanita masih belum dikuatkuasakan. Pengangkutan secara percuma di Kelantan masih belum dibuat. 54, kawasan sungai belum diwartakan pusat pelancongan. 55, kawasan tasik masih belum diwartakan pusat pelancongan. 56, bekas kawasan Lombong masih belum diwartakan pusat pelancongan. 57, pusat penerangan pelancongan masih belum disebar luas fungsinya. 58, gelanggang seni masih belum disebar luas fungsinya. 59, kerajaan masih belum menjalinkan hubungan dengan agensi atau NGO berkenaan memelihara alam semula jadi. 60, seni silat jatuh masih belum dimartabatkan. 61, pelancongan berteraskan Islam masih belum diperkenalkan. 62, akademi seni masih belum diwujudkan. 63, bangunan warisan seni lukis dan penulisan masih belum mendapat perhatian. 64, destinasi pelancongan untuk mendulang emas masih belum diwujudkan. 65, pendidikan percuma masih belum diwujudkan. 66, terminal bas di Tesco masih belum dinaik tarafkan. Kispah pun tak boleh baiki lagi. 67, masjid kampung Lembah Sirih masih belum diwujudkan. 68, kolam renang wanita patuh syariah di Lembah Sirih masih belum diwujudkan. 69, lita motosikal masih belum diwujudkan. 70, stadium mini tertutup wanita masih belum diwujudkan. 71, hakisan di tepi pantai masih menghantui rakyat yang tinggal di tepi pantai. 72, jalan raya masih banyak yang berlubang. 73, jalan kampung masih banyak yang belum dibuka. 74, bandar Kota Baru masih kotor. 75, bandar Kota Baru masih banyak tikus sebesar kucing. 76, bandar Kota Baru masih banyak longkang tersumbat. 77, bandar Kota Baru masih banyak longkang yang tidak disediakan. 78, bandar Kota Baru masih ramai warga asing berniaga. 79, hospital patuh syariah pertama bernilai 100 juta di Padang Tembak masih belum dibina. 80, janji untuk memperkasakan usahawan belia tidak dilaksanakan. Projek pelancongan Bandar Tok Bali masih belum diwujudkan. 82, janji untuk merancangkan aktiviti-aktiviti belia masih belum dilaksanakan. 83, Institut Kemajuan Ekonomi Islam Kelantan masih belum diwujudkan. 84, memperkasakan bangunan Islam dalam aspek bandaraya Islam masih belum dilaksanakan. 85, dakwah halakah masih belum diperkasakan. 86, perundangan syariah masih belum diperkasakan. RUU 355. 87, kadar gaji imam dan bila masih belum dinaikkan. 88, institusi pondok masih belum diperkemaskan. 89, bantuan caj perubatan masih belum dilaksanakan. 90, masalah gejala sosial masih banyak di Kelantan. 91, Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Kelantan masih belum diaktifkan. 92, tawaran tapak rumah pada harga yang rendah masih belum dilaksanakan. 93, Perbadanan Petroleum Kelantan masih belum diwujudkan. 94,
pembangunan ekonomi sempadan masih belum diwujudkan. 95 masih ada YB Kelantan yang suka menggunakan perkataan kesat jika berceramah. 96 masih ada YB yang malas turun ke kawasan. 97 masih ada penghulu yang dilantik pilih kasih ketika menyampaikan bantuan. 98 PAS terus membawa konsep supaya ahlinya taksub kepada pimpinan. Silap atau menipu itu belakang kira. 99 Walaung terus dijadikan alat PAS Kelantan untuk menunjukkan kejayaan PAS. Kejayaan PAS tidak dinilai pada data dan bukti kejayaan. Yang ke-100 dan yang terakhir yang kekal tidak berubah. PAS Kelantan, PAS Pusat terus menjual ILO, menjual agama, konon mereka lah pejuang Islam. Namun segala janji seperti hudud, RUU 355, Bandar Islam, Hospital Patuh Syariah, Pondok Wanita Moden, semuanya hilang. Yang rakyat dapat lihat perubahannya hanyalah tukar kereta Camry kepada Mercedes mewah, gaji YB dinaikkan disertakan dengan bonus. Tanya PAS Kelantan itu sedikit ambo cerita, ambo kongsikan. 100 pada pandangan ambo dilihat tidak berubah. 100 ini ambo ambil janji-janji PAS, manifesto PAS sejak 30 tahun. Ya, akan ada cakap zaman Tok Guru lagi. Ini kan masalah zaman Tok Guru. Tok Guru sudah pun cemerlang ketika dia mengambil daripada UMNO. Tetapi kamu ambil daripada Tok Guru daripada 2013 yang hampir 10 tahun ini, apa yang kamu buat? Jadi saya mengharapkan satu jawapan yang tuntas, satu jawapan berdasarkan bukti, satu laporan yang kemah. Bukan laporan seperti budak tak sekolah, wak keluar dari harakah, kami ada 100 perubahan. Tetapi kamu tidak nyatakan apakah perubahan yang telah kamu lakukan. Jadi, ambo cabar pada PAS Kelantan, ambo cabar pada kerajaan PAS Kelantan, senaraikan perubahan, buatkan laporan yang lengkap kepada rakyat. Kalau kamu beri bantuan kepada rakyat di Pekalan Cipta sebagai contoh, berapa orang penerima? Dan kita harap penerimanya bukan hanya ahli PAS mata-mata. Dan kalau kita perhatikan yang nombor 1 sampai nombor 5 dan nombor 7 lebih kurang itu, masalah air. Itulah masalah utama Kelantan. Kalau kamu nak bercakap tentang 100 perubahan, airlah yang menjadi keutamaan yang rakyat nak tengok. Bukan sekadar air dapat kepada rakyat Kelantan, tetapi air yang bersih, air yang sehat. Termasuk Sungai Kelantan terlalu keruh. Termasuk Sungai Kelantan. Kalau siapa-siapa boleh ingat, 20 tahun dulu sebelum PAS mentadbir, air Kelantan itu tidaklah setuk ni. Jadi amat malulah PAS kalau air Kelantan terus dengan warna tebing itu. Jadi saya harap dengan adanya menteri yang jaga sapo, jaga alas kita ni, fikir juga bagaimana nak menjadikan air Kelantan jernih, kerana kita Kelantan adalah negeri Serami Mekah, negeri yang kononnya nak bawa Islam, tetapi masalah sampah, masalah sungai pun kamu tak mampu nak selesaikan. Seperti mana yang aku kata tadi, jangan hanya sekadar bercakap 100 perubahan, sertakan bukti, sertakan laporan lengkap. Kami rakyat Kelantan nak tengok 100 perubahan yang telah kamu laksanakan. Sebarkan video ni kepada semua orang, biar rakyat Kelantan menilai adakah kerajaan hari ini yang katanya telah melakukan 100 perubahan itu satu realiti ataupun mereka masih bermimpi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.